Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian kita, pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sambung pada malam ini hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. Jadi tuan-tuan, kalaulah nampak kitab kecil saya kalau kuning, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tu, saya duk cari dekat 2 bulan dah. Pasal kitab tu saya menadah dengan syekh saya dekat 2 tahun. Jadi semua dalam tu saya dhabit dalam kitab tersebut. Jadi banyak masjid-masjid yang saya mengajar Arba'in Nawawi, saya stop Ustaz, bukan stop mengajar situ, stop baca kitab Arba'in Nawawi. Pasal banyak pasal lah tuan-tuan. Pasal dia banyak pasal. Tapi alhamdulillah ada dalam satu lagi buku saya. Buku ni Rumi, tapi saya sempat dhabit beberapa perkara, alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan ibu-ibu jumpa buku tu kalau kuning lebih kurang zak ni ya, warna kuning, Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam bahasa Arab. Kalau jumpa tolong maklum kat saya, jangan balik sengap lagu tu tuan-tuan. Dia hilang tu jadi tak tahuan terus. Pasal kalau kita duk mengaji, ibu-ibu ayah-ayah mengaji, tiba-tiba buku nota duk mengaji dengan ustaz hilang, tak celaru kita. Tengok-tengok cucu duk buat apa? Duk lipat nasi lemak jam kering terus. Jadi dalam buku tu banyak benda yang saya catat, yang saya dhabit, terutamanya pengajian khususi saya, talaqi saya dengan guru saya Fadilatul Dr. Amru Sayyid Imam Salam hafizahullahu taala. Baik. Sambung pada hadis yang ke-24, yaitu pada bab menyatakan pengharaman kezaliman, ataupun makna yang lain ulama mengatakan fadlullahi ta'ala 'alan nas, ataupun tajuk yang lain juga adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ataupun tajuk yang lain ulama sebut juga pada hadis ke-24 ini, iaitulah kekayaan Allah wa faqrun nas, dan juga kefakiran, kemiskinan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال
ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Hadis ni panjang, kita baca satu perenggan demi satu perenggan. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Dzar Al-Ghifari nama dia Jundub bin Junadah, ataupun boleh dibaca dengan Jundab bin Junadah, dibaca dengan baris dhammah ataupun baris fathah. Jundub ataupun Jundab bin Junadah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang kedua, Abu Dzar ini daripada kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ini terkenal dengan satu puak yang suka baleh harta orang, yang suka ambil harta orang, kerana kedudukan perkampungan Ghifar di antara Mekah dan juga bumi Syam. Mekah nak pi ke Syam kena lalu kok kampung depa dulu. Nak pi kok Benaga matang sintuk kok mana pun pajak song kena lalu juga. Dia tak boleh lompat begitu. Nah, kalau lalu jalan ni kena lalu kok pajak song. Begitulah juga pedagang Arab daripada Mekah nak pi ke Syam kok mana pun kena lalu, kena beradab juga dengan perkampungan Ghifar dan juga pok-pok Ghifar. Maka pok-pok Ghifar ini memang terkenal dengan jenis suka duk sekat orang tengah jalan, dia perah ugut orang, dia balik harta meredak pedagang yang nak pi berdagang. Jadi ulama mengatakan kerja Abu Dzar ataupun Jundub bin Junadah sebelum dia masuk Islam, hak itulah kerja dia. Kerja dia apa? Tahan orang baleh, tahan orang baleh. Ni bila waktu tak masuk Islam. Dua. Yang ketiga, ulama mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari di antara sahabat yang tergolong daripada kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitulah orang-orang ataupun generasi yang awal memeluk Islam, beriman dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka Jundub bin Junadah ini apabila dia dengar tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Jundub bin Junadah ataupun Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia hantar orang pi tanya tengok betul ke tak betul Muhammad ni lagu ni. Maka ditanya, dia hantar orang pi ke Mekah Al-Mukarramah, pi cek riki tengok betul ke tak betul Muhammad ni sekian-sekian, macam orang duk bagi tahu, macam Facebook duk bagi tahu. Bahasa Allah ni. Macam orang duk viral mai kat kita, betul ke tak betul Muhammad ni, pi tanya sah. Adik dia pi lah. Bila pi, adik dia patah balik mai. Daripada peristiwa Abu Dzar, dia hantar adik dia pi cek tengok, pi riki tengok betul ke tak betul Muhammad ni lagu ni lagu tu, lagu ni lagu tu. Nak ajak kepada kita dia, apabila datangnya satu-satu berita, fatabayyanu ataupun fatathabbatu, hendaklah kita selidik, kita kaji, kita cek tengok betul ke tak betul berita yang sampai kepada kita. Takut-takut tak betul. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ada ciri-ciri yang baik pada ketika tu. Adik dia balik bagi tahu, adik dia kata, abang Muhammad ni memang betul dah. Orang duk kata akhlak dia bagus, perangai dia bagus apa semua, Muhammad ni memang betul. Akhirnya ketika itu Abu Dzar Al-Ghifari dia kata apa? Wahai adikku, apa yang hang bagi tahu kat aku ni aku tak puas hati, aku kena pi tengok sendiri betul ke Muhammad lagu ni. Dia tak puas hati lagi tu. Maknanya apa tuan-tuan? Menjadi sifat orang beriman, tak cukup dengan orang bagi tahu, dia kena pi tengok sendiri. Dia kena pi cek sendiri. Ni Abu Dzar Al-Ghifari. Dia pun pilah ke Mekah Al-Mukarramah daripada perkampungan Ghifar. Sampai di Mekah Al-Mukarramah, akhirnya tuan-tuan Abu Dzar Al-Ghifari, dipendekkan cerita, dia masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila masuk Islam, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah benda yang aku nak kena buat? Aku dah masuk Islam dah ni, benda apa aku nak kena buat? Maka kata Nabi lah ni, hang balik pergi kampung hang, ngajak orang kampung masuk Islam. Hang pergi bang tu ya. Abu Dzar kata, ya Rasulullah, saya takkan balik kampung saya melainkan saya masuk dalam Masjidil Haram, saya isytihar, saya ni dah lompat parti dah ya Rasulullah. Bahasalah bukan lompat parti tu, saya dah lompat, saya dah tak sembah dah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu tuan-tuan dia masuk dalam Masjidil Haram. Dia kata apa? Ayyuhan nas, sekalian manusia, yang ada dalam tu termasuklah Abu Jahal, semua pembesar-pembesar musyrikin Makkah Al-Mukarramah. Mereka duduk dalam tu pasal apa? Sebab di keliling Kaabah Al-Musyarrafah adanya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dia masuk, dia kata, wahai semua penduduk Mekah ni, aku nak bagi tahu nama aku Jundub bin Junadah, berasal daripada Pak Rifah. Lah ni aku nak bagi tahu kat hangpa, aku ni telah beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah duduk dengan dia dah, tak sembah hal lain dah. Depa ni dengar tuan-tuan, depa labuh dia 3 suku nyawa, labuh terus dalam Masjidil Haram. Ni kata puak-puak ni, depa labuh dia pingsan. Hari pertama masuk Islam kena buh dah, pingsan. Kita puluh tahun dah sekali pun tak pernah rimbuk dengan orang pasal tahan Islam. Baik, tak apa. Hari kedua celek balik, masuk dalam Masjidil Haram. Dia tengok satu orang perempuan duk sembah berhala. Nama berhala itu Nailah, nama dia. Satu orang perempuan yang Allah Ta'ala laknat apabila dia melakukan zina di tepi Kaabah Al-Musyarrafah. Nama perempuan itu Nailah, berasal daripada Yaman. Dia berzina tepi Kaabah, Allah laknat jadi ketua batu, dan dia itulah lah ni jadi berhala yang disembah oleh orang musyrikin. Abu Dzar masuk, dia nampak perempuan tu duduk sembah berhala. Abu Dzar, ni perempuan tu, ni berhala. Abu Dzar dia buat apa? Dia pergi duduk berdiri tengah ni. Dia kata, ni syekh, bahasa kita lah, ni hang duduk sembah apa ni semua merapu, roplah, jingga mah. Ni semua ni benda merepek, semua ni bukan Tuhan. Hampa yang buat, hampa pergi sembah, dia tak boleh bagi manfaat, dia tak boleh bagi mudarat. Ya hang duk sembah dah pasal apa? Ni semua sesat semua. Cengeng ni. Perempuan ni pun kata apa? Help me, tolong saya. Kan? Akhirnya semua musyrikin hak duk dalam Masjidil Haram, depa main kat dia, pegang dia, rimbuk pula. Hari kedua pingsan, hari yang kedua. Bila depa duk labuh, mai seorang pembesar Makkah pada ketika itu, dia berkata apa? Ni hampa jangan duk bubuh dia. Hampa lupa ke dia ni orang Rifar. Kita duk berdagang ni kok mana pun kena lalu kok kampung dia. Hampa duk pibuh dia, kena teruk-teruk mati kawan ni. Naya kita lagi ni pergi berdagang. Lah ni hampa lepas dia. Akhirnya tuan-tuan, mereka tak jadi pukul dia teruk, mereka lepas dia. Pasal mereka mengetahui mereka akan bermusafir, akan berdagang daripada Mekah ke Syam, lalu ke kampung Abu Dzar ni. Kalau kita boh dia, silap-silap kita punya kafilah pedagang kita pun kena teruk juga, lebih daripada yang dia kena. Akhirnya dia balik ke kampung dia. Ketika mana Nabi SAW hidup, Nabi kata Abu Dzar Al-Ghifari ini akan mati keseorangan. Maksudnya dia mati tak seperti mana sahabat-sahabat yang lain mati di tempat orang ramai, tempat kediaman orang ramai. Tapi dia mati di mana? Di suatu tempat yang namanya Rabazah. Rabazah ni tengah padang pasir, jauh sikit daripada Makkah Al-Mukarramah. Jauh kan? Duduk tengah padang pasir, tempat orang tak duduk. Maka Nabi mengatakan apabila wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari, yang akan sembahyangkannya adalah orang yang paling soleh, yang paling baik yang ada pada ketika itu. Takdir Allah, pada hari kematian Abu Dzar Al-Ghifari, maka apa dia? Maka lalulah satu kafilah balik daripada Syam. Tiba-tiba ketua kafilah ni nampak
kelibat manusia duduk di tengah padang pasir. Akhirnya dia pusing balik, pi ke tengah tu, rupa-rupanya adalah keluarga Abu Dzar Al-Ghifari, iaitulah Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Selesai diuruskan jenazah dia, maka disolatkan jenazahnya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi yang dimaksudkan lelaki yang saleh yang akan salatkan jenazah Abu Dzar itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, adalah sahibus sirri Rasulillah, sahabat yang banyak menyimpan rahsia-rahsia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia juga digelar sebagai sahibus siwak, iaitu sahabat yang menjaga siwak ataupun kayu sugi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda adalah sahabat yang digelar sebagai sahibun na'li Rasulillah, sahabat yang menjaga kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengambil peluang apabila Nabi jadikan dia sebagai penjaga barang Nabi Muhammad, maka dia tidak pernah melepaskan peluang bertabarruk, mengambil berkah dengan barang-barang yang digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan disebutkan oleh al-muhaddis al-faqih Syekh Tahir Al-Kurdi rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Tabarrukus Sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dalam tu bagaimana para sahabat ambil berkat dengan rambut Nabi, ambil yak Nabi, bekas minuman Nabi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana Nabi buka kasut Nabi kan slipper tu ada jari tengah tu. Bila mana Nabi buka kasut, Abdullah bin Mas'ud dia akan serlum tangan dia pegang. Dua-dua belah tangan dia ada kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga kasut Rasulullah. Lah ni ada buat gitu, dia tak serlum kat tangan, dia serlum di kaki dia terus, dia balas kasut orang. Kelakar tu. Ada. Hak ni bukan Abdullah bin Mas'ud, ni penyamun tarbus punya mai. Ada. Tengok-tengok kasut tu imam hilang. Duduk tahu mana tak tahu duduk tahu mana, dia buh dalam Facebook, alhamdulillah dapat pakai kasut tu imam masjid pajak suar malam ni. Hak kita maki dia berkenjah dah. Hak kita duk maki dia berkenjah dah. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Antaranya sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa arda, di antara sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bagi rambut Nabi. Bila gunting rambut dibagi kepada Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka timbul persoalan pasal Abu Talhah lebih banyak Nabi bagi rambut Nabi berbanding sahabat-sahabat yang lain. Maka para ulama mengatakan adalah Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa arda adalah tukang gunting rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lebih kat dia lah pasal dia yang tukang gunting rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kat dia, Nabi kata wahai Abu Talhah, ni satu bahagian hang punya. Satu lagi bahagian hang bedak kat sahabat-sahabat yang lain, termasuklah isteri kamu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kita pergi kedai gunting rambut, pernah tak bawa balik rambut kita? Pernah tak? 20 tahun dah duk gunting rambut di kedai kawan, tak pernah dia ni haji ambil rambut dia kata tak biar hang bekat rambut aku. Rambut kita pun kita tak mau, tapi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diinginkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wafatnya Jundub bin Junadah ataupun Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah pada tahun 32 Hijrah. Tahun 32 Hijrah, dan dimakamkan, disemadikan jenazahnya di mana? Di Rabazah, di tengah padang pasir. Baik. Habis cakap tu. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang fima yarwihi, seperti mana yang diriwayatkan olehnya. Nya siapa? Nya Rasulullah
an rabbihi azza wa jalla, daripada Tuhannya, yakni daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hadis ini, kata Abu Dzar, bahwasanya hadis ini aku dengar daripada Nabi, dan Nabi SAW kata hadis ni Allah Ta'ala pernah sebut lagu ni. Maknanya hadis ni hadis kudusi. Dia ada hadis kudusi, dia ada hadis nabawi. Hadis kudusi lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Lafaz daripada baginda Rasul, adapun maknanya daripada Allah. Tu maksud hadis kudusi. Adapun Al-Quran, makna lafaz semua daripada Allah Ta'ala, tidak ada yang berubah. Sebab itu Al-Quran ini kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama menafsirkan harful muqatta'ah, huruf yang terputus, antara dalam surah Al-Baqarah alif lam mim. Sebahagian ulama mengatakan harful muqatta'ah makna dia serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka dalam kitab Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas, tafsir yang ayat Quran yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, dalam kitab tafsir, dalam kitab Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di sana ada para sahabat menafsirkan alif lam mim harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Nun, kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, surah Maryam, mula dengan harful muqatta'ah. Lagi surah apa? Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surah Taha mula dengan harful muqatta'ah. Jadi alif lam mim membawa arti alif itu adalah Allah. Alif maksudnya Allah. Lam, apa maksud lam? Jibril, diambil pada hujung dalam kalimah jim ba ra ya lam. Lam itu alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Al-Quran diturunkan daripada Allah melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita apa maksud Quran? Maksud Quran kalam yang diturunkan daripada Allah melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan suratul Fatihah, diakhir dengan surah An-Nas, mempunyai Makkiyah dan juga Madaniyah 114 surah. Itu maksud Al-Quran secara ringkas. Jadi hadis qudusi makna daripada Allah, lafaz daripada Rasul. Al-Quran makna lafaz kedua-duanya daripada lafaz dan makna kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu baca Quran tak boleh saja-saja ubah huruf. Bahkan kalau tak percaya satu huruf dalam Quran, kufur, na'udzubillah. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kata tak ada pun Rabbi itu tak ada. Alhamdulillahil alamin saja dia baca, buang huruf, buang kalimah saja. Sedangkan dia tahu benda tu tak boleh. Dia tahu kata hak tu ya Quran, dia buang, jatuh kufur, rosak iman, takut murtad, na'udzubillah. Ni berat ni. Kalau kita belajar betul, barulah kita rasa agungnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Tapi orang tak ngaji, dia duk rasa dia betul gitulah. Dia duk rasa dia pandai, tapi dia tak pandai. Na'udzubillah. Baik. Annahu qala, bahawasanya ia siapa? Ia Allah berfirman. Ulama sebut kalau Allah berfirman, kalau para nabi rasul bersabda, selain daripada itu berkata.
Faham tak ni? Dia tak haram pun, tapi apa? Dia punya tingkatan tu penggunaan istilah. Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa bersabda, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq berkata. Ustaz, kalau kami nak kata Allah berkata, batal iman ke? Tak batal iman lah. Nabi Muhammad berfirman, rosak akidah ke? Tak rosak ah. Itu melibatkan adab sahaja. Baik. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lambat lah mengaji gini maklum kan. Mengaji cara orang tua-tua gitulah. Sebab tu saya kata, mana masjid hak saya baca Arba'in Nawawi, hilang kitab saya tak baca, saya baca kitab lain. Sebab apa? Sagi dia syarah lari makna. Nak goreng senang maklum, goreng kan. Ustaz cakap apa orang percaya belakang. Tapi apa? Hak mai malam ni saya duk nampak ada tok guru 2-3 orang mai malam ni, tapi tak ditunjuk lah siapa. Tu imam kita dia buka Quran tu, dia kata aku nak tengok mana ustaz ni baca ni. Jadi apa? Mengaji berguru lagu tu. Tapi kalau mengaji tak ada guru, dia ikut sedap dia nak baca kitab apa pun, dia duk rasa ada reti semua kan. Sebab tu kata guru saya, siapa yang mengaji ada guru, maka dia akan mengetahui tahap kitab apa yang dia boleh baca ke orang. Kadang-kadang kita tengok ada ustaz-ustaz baca kitab Minhajul Abidin. Ui, kita nak seriak darah. Tuan-tuan jangan buat mereka main. Dia kata apa payahnya ustaz? Dia kata terjemahan bahasa Melayu baca lah. Tak boleh gitu, tak ada amanah dengan ilmu. Dia mengaji, dia ada step dia. Minhajul Abidin ni tinggi ni. Hak mengaji, hak dengar tak apalah. Tapi kalau orang hak nak tukang syarah tu, dia kena mengaji Minhajul Abidin tu dengan tok guru dia. Tok guru pula kena tok guru hak betul tasawuf. Kalau tok guru takat lekat di soh, tak jadi. Contoh kitab Penawar Bagi Hati. Ringan tu, paling rendah tu kitab tu. Paling rendah bagi ulama, bagi kita tinggi lah orang awam ni. Kan? Depan muka surat dia tu, muka depan tu dia tulis apa? Khuwaidim Al-Haramain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, ditulis apa? Khuwaidim Al-Haramain, khadam kepada bumi tanah Makkah Madinah Al-Munawwarah. Dia tak kata khadim. Khadim pun makna sama ke? Khadam juga, tapi disebut Khuwaidim. Khuwaidim maksud apa? Dia lagi rendah daripada khadim. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri ni dia karang kitab Penawar Hati, kitab tasawuf, nak buang sifat riak, sifat sombong, sifat hak mazmumah tadi ni. Maka dia menggunakan sirah yang paling kalau boleh dia ni kira hina sungguh. Gitu. Tapi kalau tak ngaji, Khuwaidim Al-Haramain, khadam bumi haramain. Takat tu lah dia baca. Dia tak ulah apa makna beza khadim dan apa beza Khuwaidim. Itu perbezaan yang jelas. Sebut pun tak sama dah. Apatah lagi makna. Faham kena belum? Belum. Faham lagu dak ni? Faham. Faham tak apa? Jadi apa? Mengaji lambat. Mengaji nak cepat-cepat, tak tahulah nak mengaji guna cepat-cepat. Baik. Qala ya ibadi, wahai hambaku. Hambaku di sini apa maksud dia? Ulama kata dua. Yang dikatakan ya ibadi, wahai hambaku, hamba di sini siapa? Iaitulah orang-orang mukallaf. Bahangi molek tu. Orang mukallaf siapa? Hak pertama Islam ni mukallaf. Ciri-ciri sifat mukallaf. 2 baligh. 2. 3 berakal. 4 usulud da'wah. 5 salamatul hawas. 5 ini sifat bagi sekalian mukallaf.
Apa maksud mukallaf? Allah Ta'ala kata, ya ibadi, wahai ambaku, wahai orang-orang mukallaf. Maksudnya lagu ni, wahai orang-orang yang Islam, wahai orang-orang yang cukup umur, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang yang telah sampai dakwah, wahai orang-orang yang salamatul hawas, yakni orang yang sempurna panca indera dia untuk mendapat ilmu pengetahuan. Maka itu maksud ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Baru ya ibadi tak masuk lagi. Ya ibadi, satu. Yang kedua makna ya ibadi di sini Allah Ta'ala kata bahwa Allah Ta'ala berfirman wahai hamba-hambaku, menunjukkan bahawasanya kita ini orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala sebut ya ibadi, wahai hamba-hambaku, iaitulah merujuk kepada pengiktirafan, penghormatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipanggil apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni, sesungguhnya aku, kata Allah, haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan berlakunya zalim atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan bainakum muharraman fala tazalamu, aku jadikan di antara kamu, yakni muharraman, perkara-perkara yang haram, fala tazalamu, janganlah kamu melakukan kezaliman. Maknanya benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, kita termasuk hamba yang zalim. Apa maksud zalim? Maksud zalim adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan satu-satu benda bukan pada tempatnya. Orang telefon, halo, kring, handphone boh di telinga kan. Dah, dia cakap kau ni, Assalamualaikum, ya, duduk lagu tu. Hak ni zalim pun dia, tiga suku pun dia, dua-dua boleh kat dia. Nak letak pada tempat dia lah, boh di telinga. Yang sesuai dengan dia dah. Kamera orang suruh ambil gambar, tangkap gambar, buat video dah. Dia beli kamera, dia kepak boh dalam Sungai Muda. Hak depa duk riuh lah ni. Saja habaq hari ya. Duk riuh Sungai Muda, hang bayar, hang tak bayar, hang bayar, hang tak bayar. Hak tu letak dia depa lah. Nak cerita kata apa? Zalim letak satu benda bukan pada tempatnya. Beli helmet buat atas kepala, tapi dia tak beli, dia tak pakai, dia buh atas apa? Dalam harga motor. Biar harga motor tak pecah tak apa, kepala dia pecah tak apa. Nampak tak? Ini orang yang zalim. Baik. Berapa jenis zalim ni tuan-tuan? Zalim ni ada dua. Yang ulama sebut, yang saya belajar, zalim ada dua. Yang pertama, zalim pada diri sendiri, yakni kita buat zalim pada diri kita. Apa contoh zalim pada diri sendiri? Iaitulah asyirku billah, melakukan perkara-perkara syirik yang boleh mengeluarkan iman seseorang itu daripada dirinya. Syirik ya, buat benda-benda yang apa? Yang menyebabkan dia jadi kufur, na'udzubillah. Syirik jadi dengan tiga cara. Tiga cara. Kalau kita buka dalam kitab apa, Tuhfatur Raghibin ke apa, kitab lama, disebutkan bab-bab apa ni, bab-bab syirik-syirik ni. Ada syirik yang berlaku disebabkan i'tiqad ni dalam, walaupun tak tubik di mulut dia, i'tiqad dalam hati dia, jazam putih, boleh jatuh syirik. Contoh dia kata apa? Allah Ta'ala ni tak ada, dia putih jazam lagu tu, kata Allah tak ada, maka rosak akidah dia. Yang kedua disebabkan perbuatan dia, pergi sembah berhala dan sebagainya. Dua. Yang tiga disebabkan perkataan lidah dia. Lidah dia. Sebab itulah ulama kata salamatul insan ala hifzil lisan.
seseorang manusia itu akan selamat dunia akhirat apabila fi hifzil lisan, apabila dia menjaga lisan dia. Barangkali dengan lisan dia menyebabkan dia bercerai-berai dengan bini dan lelaki dia, disebabkan lisan dia menyebabkan orang dengki, orang bunuh dan sebagainya, disebabkan lisan dia macam-macam lah orang boleh buat. Maka salamatul insan fi hifzil lisan, iaitu selamatnya seseorang manusia itu apabila dia menjaga lidah dia, menjaga lidah dia. Hari ini tuan-tuan, majlis pengebumian pada almarhumah apa dia Tun Rahah lah, Tun Rahah, mak kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Meninggal ni tuan-tuan bukan kerja kita, meninggal politik lah. Politik ni beza pandangan, bukan beza i'tiqad nak fahami molek tu kan. Adalah satu orang hamba Allah ni, dia komen, dia kata apa tuan-tuan, dia kata kesian Kak Tun Rahah mati nak kena jawab dalam kubur anak makan rasuah, la haula wala quwwata illa billah. Punya kurang ajar cakap, punya tak ada insurans punya mulut. Hak anak dia buat tak buat tu lantak pergi kat dia. Hak mak dia mati ni tak patut hang cakap lagu tu. Dosa ni semua kita buat, bukan Datuk Najib dia buat, semua buat Muhyiddin Yassin pun buat, Agung buat dosa, Menteri Besar buat dosa, TYT buat dosa, Pak buat dosa, Mak buat dosa, Tok Syekh, Tok Wali semua buat dosa. Tapi nak habang kata bila mana orang tu dia tak reti beza, jahil, maka sampai hari kematian pun sabit dengan politik. Ni punya teruk orang kita ni kan. Barangkali tak kena dia punya ni opposite kot, mereka punya pandangan. Kawan ni belah lain, kawan ni belah lain. Cuba kalau pak kita mati, orang kata gitu, dia kata kesian kat pak hang masuk kubur nak kena jawab hang dulu tak semayang apa lama. Allahu Akbar tuan-tuan. Remuk kedam hati kita ni. Jadi jangan jadi bodoh lagu tu. Tu bodoh teruk kat tu kawan tu kan. Jadi biar ada hak sama. Sebab tu pesan orang tua-tua, bodoh tinggal kat cucu, jangan ambil semua. Ambil kita sikit saja, cucu bagi juga, kesian kat depa. Tapi jangan ada sifat bodoh yang sedemikian. Ini masalah orang kita. Tun Mahathir pi ziarah, Anwar Ibrahim pi ziarah, bagi Tan Sri Muhyiddin pi ziarah, semua pi ziarah. Hak mu hak taiko mah, dia hak takat tai saja ko tak ada, dia lebih pada taiko dah. Ni orang kita ni dia tak faham. Dia jahil nak buat gimana. Na'udzubillah. Baik, apa dia tu? Dengan tiga ni, hati, kedua lidah mulut dia, percakapan dia, tiga perbuatan dia. Ibu-ibu sekalian, mungkin kita ni tak jadi lagu tu, tapi ada orang yang Allah Ta'ala uji dia bukan dengan penyakit yang dia duk saja cari, dia main sendiri dia, bahkan dia layan pula. Penyakit apa? Nama dia waswas. Waswas ni bahaya waswas ni kata guru saya, siapa layan waswas pilih dua. Hak pertama gila, hak kedua mati. Dua tu ya. Hak peringkat lagi teruk jadi syirik, buat syirik terus. Na'udzubillah. Minggu lepas ada satu orang anak muda main, umur 22, tak payah habaq nama apa, dia duduk Zimbabwe. Dia main daripada Zimbabwe turun naik helikopter di Mahat kita, mak dia main, Ustaz tolong Ustaz, awak anak saya ni dia tak abang was-was. Dia kata anak saya ni ada masalah apa? Saya tanya, dia kata Ustaz masalah dia ni dia tak yakin Allah Ta'ala ada tak ada. Oh berat tuan-tuan ni. Panggil dia main, umur 22. Tanya-tanya mengaji mana dulu. Dia kata saya mengaji salah satu universiti Islam yang terkemuka di Malaysia. Tak payah abang Yuba. Bidang apa? Dia kata bidang tamadun Islam. Lebih kurang itu dah. Tamadun Islam. Lepas tu kamu sebenarnya apa masalah kamu? Dia kata saya ni Ustaz, dia kata saya tak tahulah saya semayang sah ke tak sah. Sah ke tak sah. Baik, macam mana kamu rasa? Dia kata Ustaz kalau saya mandi wajib lama Ustaz,
lama. Mak dia kata ha lama, mak dia pun sampuk masuk orang, ha lama. Kadang-kadang 3-4 jam mandi wajib, 3-4 jam belum. Kita kata betul ke ni? Tapi kalau orang hak kena wah-wah, bagi dia tu 3-4 jam ni baru muqaddimah ya. Baru muqaddimah. Ni bahaya ni. Daripada was-was dia mai akhir kali Allah ni ada tak ada? Siapa yang buat Allah? Siapa yang cipta Allah? Allah duduk tang mana? Pasal apa? Dia duduk layan hak awal. Duduk layan yang awal. Jadi saya tanya dia, mula sekali kamu macam mana kamu boleh rasau ni? Dia kata mula sekali ustaz tang wudu tu dia ya. Sebab tu ulama kata iblis bagi was-was pada bab ibadah, bab dunia dia tak gi wah-wah. Kita keluar pergi makan nasi kandang Husin drive thru di Sungai Dua tu, melantak gila-gila punya. Ada tak lepas makan tu iblis kata, makan tak kita? Makan tak kita? Tak ada, tambah lagi sepinggan. Nampak tak? Bak dunia tak ada wah-wah. Naik kereta, pergi shopping dan sebagainya, tak ada was-was pada benda-benda dunia. Dia kacau bak ibadah. Dia kata ustaz saya ambil semayang mula-mula, habis dah ni nak semayang ni. Dia duduk merasa tangan tak sah basuh kita. Pi pula basuh tangan. Basuh dah selesai nak masuk nak takbir dah. Dia main pula. Tak sah ni macam kentut pula dah. Patah balik tuan-tuan. Leh kali orang semayang habis dia tak semayang lagi. Pasal apa? Duk layan tak ni. Last sekali ustaz dia kata saya semayang, dia main dalam semayang. Dia kata Allahu Akbar, bar tu tak tebal. Dia kata ra tu kena tebal. Pasal sebelum dia bagi Fatihah dia kata hang tak mengaji tajwid ke? Setan ngajak tajwid pula, jangan buat mereka main. Ni hak kata iblis ni. Ulang astaghfirullah, Allahu Akbar. Iblis kacau pula. Dia kata Allahu tu kena bunyi huruf kaf, dia ada hamas sikit angin lagi, kena bunyi tak tu. Tak mengaji ke? Pi pula Allahu Akbar. Okey dah. Baca Fatihah kacau pula dah. Ni setan cerdik ni. Dia bukan ambil PhD pun. Kan, tapi dia pandai. Hak ada PhD pun kalah dengan setan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setan kata dhalin tu panjang 6, awak hang baca 4 tak sah hang tahu. Pula dah duk ulang ghairil maghdub 6 dah. Setan kata ra tu nipih, ra tu jangan ril tu tak betul, kena bagi betul ghairil maghdub ghairil maghdub. Letih tuan-tuan ni. Siapa punya kerja? Setan. Jadi dah ada orang jadi dah tu. Siapa menyengit baca Fatihah ni, kita pun duk seraya dia ni tarik apa dia punya taranum ni teruk ni. Tapi herok ghairil macam pum begitu ya. Pasal apa? Iblis kacau. Saya kata lepas tu kamu dari apa? Dia kata ustaz selepas daripada tu dia main was-was yang lain pula. Dia main lagi satu benda. Alam ni siapa yang buat? Tu dia tuan-tuan. Mula tang wuduk ya, ringkir naik semayang, lah kali alam ni siapa buat? Saya pun cerita cara bodoh kita lah. Cerita lagu tu, cerita lagu ni, cerita lagu tu. Dia kata, saya tanya dia, berapa lama dah kamu jadi macam ni? Dia kata setahun dah ustaz. Setahun dah. Dia kata, apa kesan daripada kamu ikut dia? Dia kata ustaz, yang pertama saya tak lalu makan. Ni orang hak was-was. Dia duduk layan, dia duduk bayang, aku buat tasat ni sah kata sah. Dia fikir tu, padahal mayang sah dah. Yang kedua apa dia akan suka duduk seorang-seorang. Dua, dia tak mau makan, dia tak mau sembang orang, maka setan suruh dia duduk menyendiri, duduk fikir alam ni siapa buat, hak ni siapa buat, siapa? Dia duduk fikir imajinasi sendiri, dia tak pergi tanya orang. Ni setan. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, bila mana dia main macam tu, dia cuba nak jawab dengan diri dia sendiri, tetapi dia hasut oleh syaitan. Allah tak ada kot.
Tuhan tak ada kot. Macam mana Tuhan ni ada kalau kita tak nampak dia? Apabila lemah iman tuan-tuan, akhirnya dia mahak lain. Nabi Muhammad ni ada ke? Betul ke Quran ni? Betul ke hadis ni? Siapa yang duk ajak buh bari? Dia mula duk rawit. Akhirnya tuan-tuan dia melakukan kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala, lah syirik kepada Allah. Nauzubillah. Ni bahaya. Bahaya. Mungkin dia tak masuk terus Kristian, tak terus murtad, tetapi setan ni jalan dia banyak. Sebab tu kata Syekh Umar An-Nawawi dalam kitab dia Maraqi Al-Ubudiyah, dia syarah kepada kitab Nurul Zalam, dia kata apa? Baca bismillah, tang mana pun baca bismillah. Bahasa bismillah tu ada 4 kalimah kan? Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 kalimah. 4 kalimah itu mewakili 4 keadaan. Yang pertama, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan dia akan kacau 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Baca bismillah, izin Allah kamu diselamatkan daripada 4 arah ikut setan tadi. Na'udzubillah. Yang kedua, katanya 4 itu membawa erti manusia ni buat maksiat 4 keadaan. Pertama, al-alaniyah, dalam keadaan terang-terang, asyir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, an-nahar, waktu siang. Yang keempat, al-lail, pada waktu malam. Jadi dengan kamu banyak membaca bismillah, apa pun mula dengan bismillah, izin Allah kamu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 4 keadaan tadi buat maksiat. Yang terakhir, zalim selain daripada Allah taala. Kita baca satu panggan last, iaitulah zalim apa dia? Iaitulah antaranya zalim kepada diri sendiri dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dosa apa? Dosa namimatu bainal insan. Dia buat apa? Dia mengumpat ataupun dia mencela sesama manusia. Lagi mencuri harta orang lain, itu termasuk perbuatan zalim yang dia buat kepada orang lain, ataupun perbuatan itu akan dijawab oleh dia sendiri apabila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim ni ada 2, zalim pada Allah, zalim yang kedua zalim pada diri sendiri dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah bulan depan kita sambung lagi firman Allah, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Berkenaan dengan bab hidayah, kita akan cerita ada 4 jenis hidayah yang disebutkan oleh para ulama. 4 jenis hidayah yang insya-Allah bulan depan kita akan sambung. Hadis 24 malung hadis 24 insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.